Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat menonton Bernama 360 bersama dengan saya Luqman Hakim Abdul Malik di saluran platform Bernama yang akan kita bincangkan tentang apa yang sedang hangat diperkatakan pada minggu ini. Dan minggu ini kita cukup bertuah kerana kita ada bersama dengan 3 tetamu yang akan menceritakan kepada kita semua. Yang pertama sekali Nur Ashikin Abdul Aziz, wartawan kanan meja antarabangsa yang akan bercakap tentang pembukaan semula sempadan negara. Okey. Dan yang kedua Sakini Said. Tajuknya adalah obesity dan juga skinny fat. Mungkin ada yang kali pertama mendengar skinny fat ini nak tahu apa sebenarnya akan dibincangkan ini kerana ikut kajian satu daripada 2 rakyat Malaysia dewasa dia mengalami skinny fat. Tinggi juga sebenarnya itu dan peratusannya adalah 52.6%. Dan tajuk kita yang ketiga sektor hartanah pasca COVID-19. InsyaAllah kita akan bersama dengan Rosemary Khoo, wartawan meja ekonomi yang mana ketiga-tiga mereka telah pun bersedia di talian yang akan bersama dengan saya pada hari ini. Hello, Assalamualaikum. Selamat petang semua. Apa khabar? Sihat semua? Sihat semua? Okey, baik. Saya harap semua ceria dan Waalaikumsalam. Okey, para penonton semua pun tak sabar nak dengar apakah penjelasan ataupun kupasan yang bakal anda berikan pada hari ini dalam Bernama 360 yang mana kita teruskan dengan apa yang sedang hangat diperkatakan sepanjang minggu ini. Okey, jom kita mulakan dengan Nur Ashikin. Berkenaan dengan pembukaan semula sempadan negara. Kalau kita sebut tentang sempadan negara ni, negara terdekat dengan kita adalah Thailand, Singapura, yang mana kedua negara ini memang boleh diakses hanya melalui jalan darat dan juga udara. Tapi kebanyakannya akan menggunakan jalan darat jugalah sebab itu yang paling pengangkutan yang paling mudah. Dan 2 jambatan yang menghubungkan Malaysia dan juga Singapura ni, ini sebenarnya 2 laluan yang paling sibuk di dunia. Itu sebelum COVID-19 ataupun semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Tetapi semasa PKP dilaksanakan, nampaknya angka itu tidak seperti yang berlaku sebelum ini. Dia macam kurang sibuk sikit. Tapi apabila dah buka semula sempadan ni, kalau saya tak silap 10 Ogos 10 Ogos yang akan dibuka semula sempadan 2 negara ini yang menyaksikan sektor pelancongan akan mula berkembang. Okey, kalau Syikin sudah bersedia, boleh kongsikan dengan kita apakah butiran yang anda ada berkenaan dengan perkara ini, iaitu pembukaan semula sempadan negara. Jadi sebelum tu saya kena make it clear lah pembukaan border yang akan dibuat pada 10 Ogos nanti insyaAllah. Belum lagi kita masuk dalam pelancongan. Saya tahu ramai yang nak melancong, nak bolak-alik ke Singapura, Thailand dan sebagainya. Tapi sebagai the first step yang kita nak buat dengan Singapura nanti adalah sebenarnya lebih kepada ada 2 scheme actually, which is dipanggil sebagai PTA dan RGL. Kalau macam RGL ni kepada rentas sempadan untuk rasmi dan perniagaan. Tapi macam yang PTA ni for those yang ada pas immigration jangka panjang bagi tujuan perniagaan dan pekerjaan. Jadi untuk yang berangan-angan nak melancong belum lagi not yet, too early probably kan. Jadi tapi kita masih kerajaan kita memang tengah berbincang lagi dengan Singapore, especially untuk memudahkan lebih kurang 200,000 rakyat kita yang berulang-alik ke Singapore on daily basis. Seperti yang kita tahu, rakyat kita ramai yang bekerja di Singapore. Jadi masih ramai yang dingin ataupun yang kekal di Singapura dan tak boleh balik. Bukan tak boleh balik, boleh balik tapi disebabkan kekurangan untuk masuk balik itu ramai yang bertindak untuk stay put dekat Singapura kan. Jadi insyaAllah bermula yang 10 Ogos nanti kita dapat tengoklah yang orang insyaAllah boleh balik dan pergi balik ke Singapura untuk bekerja semula lah. Jadi yang SOP hanya akan diumumkan pada 10 Ogos. Jadi nanti kita produce yang interested nanti boleh ikutilah pada 1 Ogos nanti what is the SOP actually. For now yang diumumkan adalah the swab test lah. Itu yang wajib lah. Dia termasuk sekali ni mod pengangkutan darat saja ke ataupun sekali dengan udara sekali? Itu yang kita masih tak tahu, yang masih belum diumumkan. The details itu kita tak pasti lagi. Tapi itulah dan for 2 schemes tu. Dan Menteri Luar kita Datuk Seri Syamuddin memang ada cakap yang
kita masih berbincang lagi for 2 schemes, which is the third scheme is for yang ulang-alik tadi di itu, yang ketiga, yang keempat adalah untuk pembukaan penikah. Tapi as we know, SOP is not something yang something yang kita boleh pandang ringan lah kan, especially kalau nak membenarkan yang DND tadi tu. Jadi can just imagine brother treatment patah balik every day, macam mana. So that's why I think kita will take some time lah before that. Okey. Dan sebut pasal SOP ni, ialah bila kita tahu yang bila kita pergi ke negara mereka atau mereka ke negara kita akan dikuarantin selama 14 hari lebih kurang macam tu tetapi dah ada cadangan sebenarnya berkenaan dengan travel bubble. Yang mana kita ataupun negara-negara ASEAN ni boleh masuk sesama kita lah tanpa perlu dikuarantin. Okey. Bagaimana agaknya reaksi dari negara ASEAN yang lain, Syikin? Okey. Jadi so far macam yang kita tahu, kita punya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita masa pada persidangan ASEAN yang lepas, memang ada ketengahan cadangan untuk ASEAN sendiri come up with their own basically SOP lah untuk membenarkan perjalanan pergi dan balik lah. Perjalanan di antara negara ASEAN lah. Okey, tapi sebelum tu biar saya kongsikan dulu antara yang terawal yang memperkenalkan travel bubble concept disebabkan oleh corona ni adalah disebabkan oleh ada 3 negara yang memperkenalkan corona ni, iaitu Estonia, Latvia dan Lithuania. Okey, jadi for example, mungkin kita boleh learn from them apa SOP yang kita boleh kenalkan lah. Tapi untuk ASEAN masih lagi di peringkat cadangan. Jadi ada SOP yang diperkenalkan lah. Okey. Maknanya tapi masih... bila kita cakap pasal sambutan tadi, boleh. Buat masa ni Indonesia dan Brunei menyambut baik cadangan tersebut lah. Sebab for the meantime travel bubble sekarang ni menyebabkan pun ada kan, kita dengan Singapura dan sebagainya. So hopefully kalau ASEAN ada come up with their own SOP dan ada 10 countries kat situ, it will be better lah for trade, for businesses especially. Kabarnya ada 6 negara zon hijau dikenal pasti Syikin berkenaan dengan zon hijau yang telah pun diumumkan baru-baru ini. Boleh Syikin terangkan lebih lanjut tentang perkara ini? Okey. Jadi macam yang for now negara kita yang mempunyai the authoritative power untuk kena pasti which region country is our Kementerian Kesihatan. Jadi our Kementerian Kesihatan dah senaraikan 6 country untuk for this green zone lah, green countries kita panggil. Itu antaranya Brunei, New Zealand, Jepun, Australia, South Korea dan Singapura lah. Jadi masih dalam perbincangan dan yang akan dimulakan nanti 10 Ogos nanti insya-Allah adalah Singapura lah. Bagaimana agaknya feedback daripada ground lah berkenaan dengan pembukaan border ni antara Malaysia dan Singapura ni, Syikin? Saya ingin kongsikan laporan daripada I think Biro Johor kami berkenaan dengan reaksi especially those yang berulang-alik dan sebagainya. Ramai yang memang menyambut baik sebab terutama kadang-kadang ada yang tak boleh nak balik. Jadi ramai yang menyambut lah untuk balik lawak keluarga. Jadi misalkan pekerja pun ramai yang menyambut baik cadangan ni. Jadi tapi semua pada masa yang sama very concerned about SOP. Jadi semua macam risau ataupun boleh macam concern lah, bukan risau, concern about SOP tu. Okey, baik. Untuk pengetahuan para penonton semua, tahun lepas saja rakyat Singapura yang masuki Malaysia adalah 10.16 juta. Itu satu angka yang tinggi juga sebenarnya kerana rakyat Singapura sendiri pada tahun 2017 berjumlah 5.61 juta penduduk. Jadi
Ya, tadi Syikin dah sebut ini bukan belum melibatkan pelancongan sebenarnya, kan? Tapi itulah angka yang diperolehi. Kerana sebab tapi saya nak sentuh juga tentang pelancongan ni sedikit. Syikin boleh Syikin dengan saya Syikin? Okey. So menurut data Tourism Malaysia, pelancong Singapura tertinggi dari segi perbelanjaan, mengalahkan China dengan anggaran 11.56 bilion dibelanjakan antara Januari dan Jun tahun 2019. Itu ialah bila pembukaan sepadan ni maknanya dia membuka satu perkembangan yang harum dalam sektor pelancongan. Jadi itu sebenarnya saya nak sentuh ke arah itu, tapi sebenarnya yang kita bincang hari ini masih belum lagi berkenaan dengan perkara tersebut. Alright. Tapi Malaysia sebenarnya secara dasarnya bersetuju untuk membenarkan rakyat Singapura dan Brunei masuki sempadan tanpa perlu memohon kepada Jabatan Immigration untuk menjalani saringan COVID-19 dan kuarantin di rumah. Mungkin Syikin boleh terangkan perkara ini lebih lanjut. Tapi berkenaan perkara itu saya kena inform lagi, saya tak ada detail info about that. Tapi masa ni yang saya tahu is that lah Singapore but on the two schemes. Okey. Baik. Untuk pekerja dah dibuka juga ke Syikin? Sekarang ni? Okey, kalau buat masa memang belum lah. At least until 10 August. At least until 1 August kita akan dapat tahu more details. Siapa actually yang termasuk dalam kategori tersebut. Dan I think semua yang terlibat sekarang tengah menantikanlah sama ada part of the scheme ataupun tidak dan sebagainya. Okey. Kalau kita perlukan, katalah kita perlukan kepakaran, tenaga-tenaga pakar yang kita perlukan, ada sebarang kelonggaran tak dari segi itu? Yang saya ada baca satu laporan yang memang ada expat, memang ada kemungkinan untuk masuk tapi it goes back to the quarantine dari 14 hari dan sebagainya lah. Jadi dia is expect lah kalau dia is from Malaysia lah, tapi dia sudah dapat yang paling latest saya kurang pasti, tapi yang jelas saya baca adalah diorang kena dapat kebenaran dan sebagainya sebelum masuk lah. Okey, baik. Saya buka sebenarnya. Saya buka floor ni kepada Sakini dan juga Rosemary. Kalau ada sebarang soalan ataupun pendapat yang ingin diutarakan, sila. Siapa nak mula dulu? Sakini ke Rosemary ke? Okey. Rosemary, silakan. Mungkin just nak tanya sikit lah. Ada tak sebarang kata worry antara kedua-dua negara tentang penularan COVID ni balik once you buka border? Mungkin adakah benda tu menjadi antara sebab kenapa lambat SOP ni nak di establish? I think kalau kita cakap about worry is always there kan. This is my opinion lah. Worry is always there. And kalau kita tengok dalam kes yang terbaru melibatkan negara jiran kita, especially seperti saya kongsi, dia berlaku di Thailand apabila ada sekumpulan askar tentera daripada Egypt masuk ke Thailand untuk for a short visit atau short stay di situ dalam tempoh 3 atau 4 hari saja. Apabila seorang melanggar arahan kuarantin dan pergi ke shopping complex lebih hampir 2,000 terdedah kepada risiko tersebut dan terpaksa di-test lah. Just because of one person, a group of 27 yang decide untuk just go, dan benda ni bukan big topic lah di negara jiran kita. Sebab itu SOP itu is very important lah, kita masuk dan sebagainya. Especially kalau kita consider balik yang 270 orang alih siapa yang akan monitor dia, akan buat tracking dan sebagainya. I think that's the biggest concern lah kot. Okey. Kalau kita tengok di negara-negara Eropah, mereka dah buka sempadan juga sebenarnya sikit.
apa sebenarnya yang boleh kita belajar daripada negara-negara Eropah dalam muka sepadan ni? I think kita mungkin boleh belajar daripada SOP dia, like how they track and trace. Macam kita tahu sebelum ni pun negara Eropah dia free movement ya, tapi disebabkan oleh COVID ni negara masing-masing pun ada langkah berjaga-jaga, and bukan semua country boleh buka kan. Jadi I think apa yang mungkin kita belajar is SOP lah. Sebab kalau kita tengok case by case, setiap negara dia ada difference in geography, difference in cases, difference in what they call it, rate trend, jangkitan dan sebagainya. So but of course we get the positive side lah from Europe countries yang dah buka dan sebagainya. Tadi Shikin ada sebut 10 Ogos akan dibuka semula sempadan negara ni. Ada tak macam ura-ura dengar mengatakan bahawa mungkin mungkin akan diawalkan ataupun akan buka sedikit demi sedikit ke macam mana? Ada tak sebarang tak ada ura-ura? Tak ada dengar ura-ura lagi. Tapi itulah sebabkan macam kami pun kita pun tengah tunggu lagi kan 1 Ogos tu nanti like mungkin kita akan ada clearer picture. Even mencuba kita pun amat berhati-hati kan about the SOP. Biasanya kita umumkan yang dia tak nak tergesa-gesa because itulah risau, nak jaga SOP dan sebagainya. So the 10 statement yang dikeluarkan oleh negara, the 10 should be like the period lah kot yang sesuai. So both sides masih mencari what's the best solution dan sebagainya. Okey. Shikin. Sakit ni, okey, sila. Okey, macam pembukaan semula sempadan ni untuk yang pekerjaan sajalah. Jadi pekerjaan dulu. Jadi macam ada tak kebimbangan yang macam orang menyalahgunakan pembukaan tu untuk mengambil peluang untuk melancong? Maaf. Good question. Jadi saya bisa fikir juga lah kan. I mean, how do you stop from taking a holiday while recruiting the workers lah. Tapi kalau macam yang info, I think kategori RGL untuk yang reciprocal friendly tujuan nurse. Untuk rasmi dan pertugaan, mereka kena kongsikan yang itinerary. And they will stick to the itinerary. Tapi how they will stick to the itinerary, itu I think they will umumkan itu kot. Kan, I mean pihak pandai yang akan monitor dan sebagainya. Tapi from the little statement yang diorang kongsi daripada negara adalah they to share share itinerary, apa dia buat dan sebagainya. Sebelum dia pergi ke negara tertentu lah, whether ke Singapura atau rakyat Singapura dan Malaysia. Sikit Shikin, sebagai wartawan kanan meja antarabangsa tapi tak dapat keluar negara, apa perasaan anda? Frustrating lah kot kan. Sebab kami memang boleh pergi mana apa kan. Lepas tu sekarang ni semua kita more depend on like Zoom dan sebagainya untuk interview. Frustrated lah. Tak apa, sabar. Ini semua untuk kebaikan kita bersama kan. Okey, terima kasih Shikin kerana sudi bersama kita. Tapi jangan ke mana, terus setia bersama kita sebab ada lagi 2 tetamu sahabat-sahabat kita ni yang akan kita sembang-sembang borak-borak berkenaan dengan apa yang berlaku. Okey, Sakini Said yang akan bercakap tentang obesity dan juga skinny fat. Anda kelihatan sekarang ni berada di dapur. Kan memang sengaja memilih lokasi dapur ke? Memang sengaja lah. Memang sengaja lah. Okey, Satu sebab lighting lah. I see. Okey. Yalah, kita nak nampak lagi cerah dan ceria kan. Okey. Dan warna pun merah kat belakang tu memang menceriakan kita suasana lah, kalau tidak gloomy je kan. Ada satu studi ataupun kajian yang dilakukan menyatakan bahawa lelaki yang mempunyai ukuran pinggang 90 cm ke atas, okey, dan juga wanita 80 cm ke atas, itu adalah skinny fat dan juga mudah kena stroke. Adakah anda bersetuju? Bukan bersetujulah. Adakah ini merupakan
satu permulaan buat kita ataupun orang dewasa yang akan menghadapi ataupun menghidapi skinny fat ni. Tapi sebelum tu saya nak anda mulakan dengan apa sebenarnya skinny fat ni. Okay, saya akan bercakap bertopik kan, obesiti dan obesiti abnormal. Tapi saya rasa saya explain dulu lah mengenai obesiti. Boleh? Okey, boleh. Okey. Jadi topik obesiti ni, dia telah banyak kan. Sebab tahun kita dah dengar mengenai topik obesiti saja, betul tak? Betul. Okey. Jadi untuk tahun ni, dia ada beza tu berbanding tahun sebelumnya. Sebab saya nak buka sikit mengenai topik obesiti ni masa musim PKP. Okey. Dia berlakunya peningkatan obesiti masa musim PKP ni sebab ramai yang mengeluh mengenai peningkatan berat badan mereka dalam kalangan rakan-rakan saya sebenarnya. Jadi saya ambil inisiatif untuk search di media sosial dan memang nampak ada kebenarannya lah. Di mana ramai yang mengeluh mengenai kenaikan berat badan masa musim PKP. Jadi saya hubungi dua pakar kesihatan awam, iaitu Dr. Mirza dan Dr. Saifah Izzat. Dan mereka juga mengakui kebenaran tersebut. Dan jadi ini satu keadaan yang sangat mengisaukan dan membimbangkan. Sebab Jabatan dan Perkahwian daripada sebelum ni, NHS 2019, kita dah dapati berlakunya peningkatan, iaitu golongan obesiti sebanyak 50.1% golongan orang dewasa mempunyai berlebihan berat badan. Dan obes di mana 30.4% mempunyai berlebihan berat badan. Okey, Cik Joman, dia dapat dengar clear tak? Clear, tapi saya dengar juga suara-suara background kat belakang tu. Itulah masalah tak ada orang kat belakang. Saya dengar suara apa? Okey. Alright. Okey, teruskan. Okey. Jadi, sebab yang kita bimbang sekarang ni, musim PKP tu, yang kita terkurung dalam rumah tu lebih daripada 2 bulan, dah berlaku peningkatan golongan obes. Bayangkan kalau PKP tu dia berlanjut sampai akhir tahun, tak mustahil ia akan menambahkan lagi kadar peratusan NHS 2019 yang kita dapat pada tahun lepas tu. Jadi keadaan ini sangat membimbangkan sebab kita tak mahulah perkara ini menjadi bertambah teruk. Sebab ia akan membebankan keadaan dan juga pada diri seseorang individu itulah. Okey, kejap. Maknanya apa yang drive anda untuk buat artikel ni adalah disebabkan keluh kesah orang di sekeliling anda lah. Ya, sebab keluh kesah dengan di kalangan rakan-rakan saya, dan lepas tu saya cek di media sosial, memang ramai yang mengeluh dari kenaikan berat badan. Dan yang menariknya sebab apa tau? Ada orang mereka nak buat naik status mereka dekat Facebook. Tapi mereka tak mau letak gambar segini. Sebab gambar segini mereka dah naik. Jadi mereka letak gambar lama. Dan mereka naik tu bukan sekilo, 2 kilo tau. Berapa kilo? Tapi lebih 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo pun ada. Oh, itu makan daging apa tu? Bukan makan daging sebab senang sangat. Sebab masalahnya orang kata senang sangat nak ke dapur, nak pergi makan pergerakan tak. Lepas tu tekan telefon je boleh order kan, macam-macam kan. Tekan telefon boleh order. Lepas tu kalau rumah yang bertingkat, susah sikit lah nak buat exercise kan. Kalau rumah yang melambat tu boleh keluar sikit kan. Dan satu lagi masalahnya mereka mengadu anak-anak ni. Anak-anak sikit nak makan, kan. Baru dia makan, dia orang tanya, "Mak nak masak apa pula lepas ni kan?" Itu dah jadi penambahan peningkatan dia. Jadi yang kita risau ni, sebab dalam masa 3 bulan dia turun daripada rumah, dalam rumah tu, kita berada di pertengahan tahun tau.
dah berlaku peningkatan berat badan golongan obes. Bayangkan kalau mereka ni tak ambil inisiatif untuk mengamalkan kehidupan sihat, senaman, saya peningkatan patusan ni akan meningkat dan menambah lagi kadar patusan obes tahun 2019 tu. Dan bila meningkatnya obesiti tu, maknanya kadar untuk mendapat penyakit tu lebih tinggi lah juga sebenarnya, betul tak? Yes, betul. Okay. Kita ni pun dah ramai sangat golongan yang NCD ni. Berkaitan, kalau obes ni berkaitan dengan NCD ni kan. Okey, baik. Tapi okey, tadi ada sebut interview dua pakar kesihatan awam kan, Dr. Sharifah Izzat dan juga Dr. Nurliza. Dr. Nurliza. Dr. Nurliza. Bila anda buat story tu, adakah mereka pun mempunyai pandangan yang sama ataupun agak terkejut dengan dapatan yang mereka sendiri dapat? Tak, mereka juga mempunyai pandangan yang serupa. Okey. Okey. Dan kabarnya bukan saja golongan dewasa tapi kanak-kanak pun ada mengalami obesiti juga begini. Ada, yes, sebabnya golongan kanak-kanak masa PKP pun diorang pun naik. Badan diorang pun naik dan ramai yang ibu bapa mengeluh di mana keluar sekolah mereka, baju badan mereka tak muat pakai. Jadi kena beli lain. Okey. Dan keadaan ini bimbangkan tau, sebab kalau kita tengok kajian WHO dan juga Global Health Observatory data repository Malaysia menduduki tempat kedua selepas Brunei yang tertinggi kanak-kanak. Jadi kalau kita tengok kan, bukan saja dewasa tapi kanak-kanak pun obes, dia pun juara obes juga di Asia Tenggara ni. Okey. Jadi yang kita risaukan ni, kalau mereka dah obes di peringkat kanak-kanak, risiko diorang untuk dapat penyakit NCD adalah agak tinggi di peringkat awal kan. Jadi bayangkan kalau mereka dah muda-muda dah dapat NCD. NCD pula penyakit dia tak ada tempoh. Dan kita risau berlaku komplikasi yang mereka akan tanggung sampai ke akhir hayat. Dan risiko mereka terdedak kematian pun akan meningkat. Okey, itu kita cakap pasal obesiti lah kan. Tapi macam mana pula obesiti ni maknanya mereka yang memang dah nampak gemuk. Okey, dah nampak gemuk. Membesar bagai juara kan. Tetapi tapi Sikit Mary, jangan rasa apa itu buat topi ni. Tak. Hari ni kita open Okey. Macam mana pula dengan mereka yang nampak kurus tapi sebenarnya gemuk? Roman, kau pun tak ada juga. Okey. Okey, skinny fat ataupun obesity abnormal. Okey, tapi kan saya boleh suka lah obesity abnormal ni. Sebab apa ni? Waktu saya buat obesity abnormal ni, saya tak takut juga tau. Nah, kenapa tu? Sebab waktu tu, okey lah macam ni. Waktu saya buat obesity abnormal ni, saya tengok dekat infografi NHMS 2019 kan. Sebelah ni dia letak data mengenai obesiti. Dan sebelah ni dia letak pasal obesity abnormal. Jadi bila saya tengok, apa benda ni obesity abnormal ni kan? So ada relate kedua-dua ni kan? Sebab kalau kita cakap obes, biasanya gemuk lah obes ni. Dalam kamus dewan pun rujuk pada orang yang gemuk keterlaluan kan. Jadi bila saya call ketua penyelidik yang buat pasal kajian tu, obesiti tu, persepsi saya salah sama sekali. Oh ya, salah. Dan waktu Okey. Jadi dia macam ni tau. Macam mana? Bila Puan Syakina tu cakap pada saya, persepsi saya yang mengatakan bahawa orang yang gemuk tu ada obesity abnormal, salah, membuatkan saya terkejut. Dan dia mengatakan bahawa orang kurus juga
ada mengalami obesity abnormal tu. Jadi bila kalau obesity abnormal ni dia bahasa saintifik lah. Dalam bahasa Melayunya macam perut buncit, perut borai semuanya. Jadi saya ni kan walaupun saya ni berat badan 44 kg ni kan. Okey. Tapi Borai. buncit tau. Tak borai, malu pula. Sekali ni kita ni sedang live satu Malaysia tau. So satu Malaysia tahu awak pro buncit. Saya tak cakap. Saya diapi lah. Sebab keadaan ni maksudnya keadaan ni amat membimbangkan. Okey. Sebab ramai, sebab tu saya buat artikel ni. Dua pakar kesihatan awam tu, Dr. Sharifah Nurliza, Dr. Naliza dengan Dr. Sharifah Izzat. Dia mengatakan bahawa ada ramai orang kurus ni, dia kata dia orang sihat. Dia orang tak akan kena penyakit obes ni. Jadi yang ni kita kena bagi kesedaran. Dan macam saya jugalah, macam yang saya ni kan. Sebab masa saya buat artikel ni kan, bila saya tahu yang orang kurus tu ada borai juga, jadi saya ambil lah tali tape. Selotip? Apa? Tali tape. Tali tape ni. Oh, tali tape. Saya ingat buat selotip buat bengkong. Okey, terus. Jadi Cik Lombat katakan ni perut saya kan. Jadi kan saya full macam ni. Okey. Memang kalau ikut kan, untuk tahu obesity abnormal ni, kita kena ukur lilit pinggang kita. Kalau ukur lilit pinggang tu dia ada 90 cm dan lebih bagi lelaki, dia mengalami obesity abnormal. Tapi kalau perempuan kan, Ya. 80 cm ukur lilit pinggang dia kan. Jadi, waktu saya ukur tu kan, memang lebih daripada 80. Allah. Lebih 80. Ya. Ah. Saya kata, saya ni dah obesity abnormal ke? Tapi rupanya salah. Tak ada macam ni. Dia lepas makan jangan terus tidur. Itulah salahnya. Sebab saya zaman dulu kan? belajar dulu. Okey. Makan tidur. Oh. Jadi dulu buncit tu cepat hilang, tapi sekarang ni susah nak hilang lah. Okey, ini macam sesi luahan perasaan tapi kita tapi dia relate tak apa. kan? Nanti akan datang ada program satu, nama dia program luahan perasaan. Nanti kita akan buat satu program ni. Kan? Okey. Jadi bila kita dapat Cik Norman cakap apa? Tak, terus. Okey. Okey. Jadi sebenarnya untuk menarik jadi kesimpulannya untuk menarik obesity abnormal tu, memang bila seseorang tu ada buncit di perut mereka, better bawa pergi check pada doktor lah, maksud saya tu. Jangan ukur sendiri maksudnya. Sebab dia ada kaedah dia sendirilah untuk menentukan seseorang itu mengalami obesity abnormal. Jadi maksud saya orang kurus pun boleh kena obesity abnormal, yang gemuk pun boleh kena obesity abnormal. Okey. Ke mana kita sebenarnya ni dah Dah lost tak, sebab tadi banyak tentang perut buncit dan sebagainya. Okey, artikel yang ditulis oleh Sakini dia disiarkan di bernama.com, betul tak? Kan? Ada sebarang ada tak wartawan-wartawan lain yang mungkin mengambil artikel tu dijadikan sebagai reference penulisan mereka ataupun laporan mereka, ataupun ke mana sekarang ni hala tuju laporan yang dihasilkan oleh Sakini tu? Biasanya bila kita menghasilkan satu artikel tu,
kita akan melihat impaknya lah. Jadi hasil daripada 2 artikel yang saya buat tu, dia berbeza ya. Satu obesity abnormal kan. Jadi memang ramai media yang pick up. Tapi buat masa sekarang ni saya tak tahu lagi sama ada mereka yang membuat rujukan lebih daripada tu lah. Okey, baik. Saya buka kepada Syikin dan juga Rosemary kalau ada sebarang soalan ke pendapat ke luahan perasaan mungkin sikit nak diluahkan boleh juga. Saya buka kepada anda berdua. Silakan. Jangan susah. Saya speechless. Okey. Saya juga. Okey, baik. Tapi kan kiranya topik ni seimbang tau. Maksudnya tak kata je golongan orang obes tapi orang kurus pun berpotensi jadi obes. Ya. Iaitu obesity abnormal. Sebab nampak memang Sakini pun nampak cengkung ke Tapi bila ukur sebab diet. Oh, okey. Bila ukur lilit tu dia jadi besar Tapi sebab ukur lilit besar. Okey. Apa lagi? Jadi apa? Mungkin ada soalan Tak, mungkin macam ni boleh share, ada tak apa orang kata mitos atau salah faham mengenai obesity atau obesity apa tadi? Skin fat tadi. Abnormal. Abnormal boleh. Okey. Dia tak ada mitos tau sikit. Tapi ramai orang dia buat lawak tau. Lawak. Pasal obesity abnormal atau boroi ni. Sebab kalau kita tengok bila Kementerian Kesihatan Malaysia dia memuat naikkan hasil penemuan NHMS 2019 naik impact ni, obesity abnormal ni, ramai buat joke. Mereka kata, alah boroi tu bukan handsome ke? Ataupun bukan maksudnya banyak duit ke? Jadi maksudnya literasi kesihatan kita sangat rendah tau. Jadi apabila mereka buat joke mengenai itu, jadi mereka kena sedar bahawa obesity abnormal ni tidak boleh diambil in-hand dah. Baik, jadi baik. Okey. Jadi mesej saya macam ni sebab ramai orang kurus yang suka menghina golongan gemuk. Gemuk macam gorila lah apa kan. Aku pun tak akan dapat sebarang penyakit obes lah. Sebenarnya tu kenyataan sama sekali. Kalau anda buncit, tak kira lah kurus ataupun gemuk dan juga gemuk, obes, sama-sama akan dapat penyakit, risiko tinggi penyakit NCD. Okey, baik. Apapun saya terima kasih sangat kepada Sakini kerana dapat mengasihkan artikel, dapat menyedarkan kita semua walaupun kita kelihatan kurus tapi sebenarnya hati-hati dengan skinny fat. Skinny fat maknanya gemuk di bahagian abdomen lah. Cuma jangan ambil selotip lah untuk bagi dia nampak kurus dan sebagainya kan. Itu memang bahaya. Buat senaman-senaman ataupun jaga kesihatan yang baik. Dan nanti kita kongsi tips. Lagi. Satu tips lah ni sebab kalau boroi ni dia tak boleh buat sit up tau. Okey. Dia sit up tu memang tak akan burn yang kita punya boroi. Okey, itu ya. Okey, baik. Saya buat sama. Okey, apapun segini hati-hati hati-hati jangan sampai tercedera tulang belakang sebab itu yang membahayakan kita juga. Okey. Terima kasih segini. Baik, kita teruskan dengan Rosemary Khoo, wartawan meja ekonomi akan bercakap tentang sektor hartanah pasca COVID-19. Rosemary, ada suara-suara di rakyat lah yang mengatakan bahawa bila COVID-19 ni berlaku, maknanya ada macam hikmah kepada mereka sebab mereka dapat bayar rumah dengan installment yang rendah. Kan ada kes banyak tau, mungkin dalam RM100, RM200 itu, jadi ia satu
perbezaan yang banyak juga berbanding sebelum ini, kan? Itu yang saya nampak lah dari segi sektor hartanah pasca COVID-19 ni. Tapi kalau Rosemary boleh terangkan kepada kami semua sentimen terkini berkenaan dengan rakyat Malaysia ataupun ialah sesiapa yang mahu membeli hartanah pasca COVID-19 ni, apa yang Rosemary boleh perkatakan? Okay, boleh saya cakap dalam bahasa Inggeris juga tak, campur-campur ke? Boleh. Sila. Okay, sebenarnya kat sini ada a few possibilities because kita semua tahu yang economic condition is still uncertain and kita punya economic growth pun memang slow. And this is not just Malaysia but globally. Okay. So situasinya, this can be an opportunity though for people yang ada financial capability. So dekat sini the opportunity rises for people yang macam when they see the introduction of the home ownership campaign, HOC yang government extend sampai 31st of May 2021 next year. So dekat sini they will still enjoy the discounts, waivers, stamp duty exemption, etc. And I like to share this Property Guru, the online portal tu. In a study dia ada reveal that interest to buy property sebenarnya has increased for the second half of this year. But people are delaying their decisions because they want to wait and see macam mana ekonomi ni pulih in the near term. So I could say that both the primary market and secondary market is gaining interest, but will probably have a wider choice to look at what are the type of houses that they can buy. But of course, this must come with very strict due diligence, and you have to really plan your finances accordingly lah. Tapi ada yang kata harga rendah tu macam saya sebut awal tadi, disebabkan oleh interest rate yang rendah oleh pihak bank. Tapi kalau harga produk itu sendiri, harga rumah ke, harga rumah tak kisahlah landed ke, rumah apartmen ke, komersial ke, adakah harga tu akan menjadi rendah disebabkan oleh COVID-19 ni, Rosemary? Okay, there's a few possibility juga. Selalunya benda-benda perumahan ni people like to speculate. Okay, speculate akan jatuh because of this. Tapi the few situations kat sini ialah dia nak ada cash, dia nak more liquidity in hand. So mungkin dia akan jual, dia akan let go some of investment dia yang tak memberi pulangan dekat dia. And this is also for the developer side, because kita tahu there is a lot of overhead. Okey, nampak macam ada masalah teknikal di situ nampaknya oleh Rosemary. Rosemary, anda dah kembali ya? Okay, yes. Okay, terus. Okay, you're back. Okay, teruskan. Okay, so as I was saying on the developer side, because they have a lot of existing unsold residential or even commercial need, probably they will be, because of this, macam contoh HOC ni is prolonged until next year, so that is why people macam dulu tak nak beli, dia nak tunggu sampai satu tahap mungkin dia akan beli. So now dia still nak tengok dulu how the situation is going to be. Okey. Maknanya mereka masih lagi nak wait and see apa yang berlaku. Tapi Bank Negara Malaysia pun dah lower down the OPR to 1.75%.
maybe you have some info on this about sektor perumahan yang mungkin terkesan daripada pengurangan OPR oleh Bank Negara Malaysia ni. Rosemary. Okay. Secara ringkasnya, bila OPR ni is at lower, that means interest rates and loans dia akan jatuh. Yes. So on the other hand juga, that means when OPR is they're limited for people to have more access to capital, be it commercial or personal, it will cost more for people to lend. So lesser people will afford this kan. So yang bagus bila OPR ni jatuh, people yang looking for new houses, when they sign the initial agreement, they will start off with a very low interest rates to pay back to the bank. True. Okay, so this gives them more money, more liquidity in hand because of this lower rate. Tapi we have to bear in mind juga that when this lowering of OPR ni also means that our economic growth is slow. So we have to note that these OPR rates are variable and it can be changed. So kita tak boleh lah macam like entirely bank kita ni home loan ni on current rates because it will change. Alamak, nampak macam mungkin kita tersenyum mendengarnya bayar bulan-bulan kepada bank, tapi apabila Rosemary cerita pasal mana ekonomi kita dah slow, be adjusted. Okey. Yang itu siapa yang nak beli rumah? Kalau yang nak jual rumah ada terkesan juga ke, Rosemary? Sebab dia kena bayar dengan bank kalau dia jual kat bank. So in my opinion, sebab sekarang pun market doing slow food, mungkin dia most likely tak banyak sah. Maybe dia I don't know, maybe 15-20% ke lower from the market rate. But I think on the bank side, you still the same. Kalau dia rendah, dibayar rendah. Kalau tinggi, dibayar tinggi. But based on agreement, I mean, the seller will get the price yang dah disetujui lah. Okay. So, in your opinion, kalau sekarang ni macam kalau saya nak beli rumah lah, is it a good time tak, Rosemary? Well, if you have the money, why not? You have identify your location, of course, your financial capability, especially juga whether parking ke maintenance, these are all nampak macam petty things, but it's important actually in the long run because nak beli rumah ni bukan macam nak beli kereta. So beli rumah ni is a very long commitment kan. So that's why I tekankan tadi you have to do your due diligence. Okey, saya buka kepada Syikin dengan Sakini, kalau ada sebarang soalan ke, nak beri pendapat ke, atau dah beli rumah menyesal ke ataupun apa ke, boleh kongsikan dengan kita. Kita mulakan Syikin dulu. Mungkin apa ni sebenarnya boleh kongsikan, ada tak like keluh kesah daripada developer ataupun daripada bank sendiri kan bila nak bagi loan, ada kesukaran ke untuk do they think twice to give loan for housing now? I think, in my opinion, nak bagi loan tu mungkin, they have to follow lah according to what has been decided. But for the developer, for me, it's better that they are able to sell rather than benda tu hanging just like that. So mungkin dia akan rugi sikit, tapi we have to bear in mind most of the houses yang jual dekat negara kita ni pun memang mahal, something that not an average Malaysian can afford. So kalau direndahkan pun actually it's still that it is something yang welcome. Kalau dia jatuh lagi rendah according to our median household income, that is even better. Okay. Sakini, macam berkerut-kerut sikit, mungkin ada soalan nak tanyakan kepada Rosemary. Rosemary, berapa peratusan yang diorang turun tu lah? Peratusan apa? Maksudnya daripada harga rumah tu,
masalah tu sebab this is actually depending on location, depending on the size of the house, of course depending dengan apa yang dia akan dapat lah. Maybe roughly 15 to 20% ke, depending, like I said, depending pada kawasan tu, even negeri, and all that. But even Tapi dah bila- ada developer ke? Ha? Dah ada developer yang start, decrease the price ke, discount ke? Well, basically macam 10 to 15% tu probably will come from the HOC because that is part of the benefits yang buyers akan enjoy. But for the secondary market ni kita susah sikit because usually it's either from individual to another individual or commercial. But this is what likely it's been given in HOC, and also we don't sure. It depends on individual sangat in terms of discount, but maybe in terms of facilities, dia bagi lebih aircon ke, perabot and so on, or extra parking lots, those kind of things. Rosemary, do you have the data on kalau new houses ataupun subsale kan, yang mana yang paling banyak tak terjual ataupun masih lagi orang belum beli lagi antara rumah baru dengan rumah subsale? Ada sebarang data tak? Generally, I don't have specific data, but generally about 68% of unsold residential units ni sebenarnya it's about 300,000 and above. Tapi for selalunya the transactions of houses ni memang come from secondary lah. 80% of transactions selalunya comes from secondary. Okey, baik. Ya. Okey, baik. Thank you very much Rosemary Hu, wartawan meja ekonomi yang bercakap tentang sektor hartanah pasca Covid 2019, dan juga dua tamu kita yang lain, Sakini Said tentang obesity dan juga skinny fat yang begitu bersemangat berceritakan tentang tajuk tersebut, dan juga Nur Syikin Abdul Aziz, wartawan kanan meja Antarabangsa. Fokus kita kepada pembukaan semula sempadan negara. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Baik. Saja kami kongsikan perbincangan anda pada hari ini untuk bernama 360. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Salam hormat. Kita jumpa lagi.